apa yang dimaksudkan dengan daulat tuanku tu sebenarnya? Maksud daulat tuanku maksudnya Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sul Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pertama, tingkatan 5, kedaulatan negara. Dan ini adalah video pertama untuk tingkatan 5, iaitu kita nak belajar tentang apa itu kedaulatan negara. Okey? Jadi kita akan fokuskan pada hari ini ialah tentang konsep kedaulatan. Apa sebenarnya kedaulatan ini? Mungkin kita pernah dengar kan, daulat tuanku, daulat tuanku. Tapi korang tahu tak sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan daulat tuanku tu sebenarnya? Maksud daulat tuanku maksudnya kita mengakui kekuasaan yang diberikan kepada seseorang raja ataupun sultan tersebut. Itu kenapa kita sebut sebagai daulat tuanku. Okey. Jadi apakah kaitan antara daulat tuanku dan juga topik yang kita nak belajar pada hari ini? Kita nak belajar tentang konsep kedaulatan. Yang mana setiap negara yang mengalami ataupun mencapai kemerdekaan, mereka adalah negara yang mempunyai kedaulatan. Persoalannya sekarang, apa benda itu kedaulatan? Jadi kita nak tengok maksud kedaulatan adalah apa? Kekuasaan tertinggi, kuasa tertinggi dan juga kewibawaan sesebuah negara untuk menjalankan pemerintahan mereka atau pemerintahan di negara masing-masing tanpa gangguan daripada kuasa asing. Itu definisi asas. Ingat, poin dia adalah kekuasaan tertinggi, kewibawaan negara untuk menjalankan pemerintahan ataupun pentadbiran. Okey. Jadi bila kita belajar pasal konsep kedaulatan, ada 3 elemen penting yang kamu kena tahu. Yang pertama, kita perlu belajar tentang takrif kedaulatan. Maksudnya, apakah takrif kedaulatan dari segi beberapa bahasa? Nanti kita akan belajar daripada bahasa Yunani, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey? Yang kedua, kamu kena tahu apakah pandangan tokoh berkaitan dengan konsep kedaulatan. Apa yang tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh sejarah, tokoh falsafah di dunia ini menerangkan tentang kedaulatan. Dan yang ketiga, kita nak tengok juga apakah jenis kedaulatan. Kedaulatan ni pun dia ada jenis-jenis dia. Kita akan belajar dalam video yang akan datang. Sekarang kita akan fokuskan kepada konsep kedaulatan dan kita akan fokuskan kepada takrif kedaulatan dari segi bahasa. Alright. Ada 4 bahasa yang kamu perlu kena belajar tentang takrif kedaulatan. Yang pertama, kita ada bahasa Yunani. Alright. Dalam bahasa Yunani, kedaulatan itu disebut sebagai supernos ataupun superanos yang bermaksud agung ataupun tertinggi. Alright. Yang merujuk kepada kebebasan ataupun kemerdekaan. Faham dekat situ? Jadi ini adalah konsep kedaulatan dalam bahasa Yunani. Manakala dalam bahasa Inggeris pula, kedaulatan bermaksud sovereignty yang bermaksud kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Okey. Dan itu adalah dalam bahasa Inggeris. Manakala dalam bahasa Arab pula, kita gelar sebagai daulah. Istilahnya adalah daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey? Dan dalam bahasa Melayu pula, ianya bermaksud kedaulatan ataupun daulat yang bermaksud macam kita belajar tadi, kekuasaan tertinggi. Dan kalau kamu tengok, dari segi bahasa ni kan, semuanya membawa kepada satu perkataan yang sama atau 2 perkataan yang sama, iaitu kuasa dan juga tertinggi atau kuasa untuk menjalankan sesebuah pemerintahan. Senang kata, kedaulatan ini berkaitan pasal kuasa. Kuasa untuk melakukan sesuatu. Kuasa untuk menjalankan pemerintahan di dalam sesebuah negara. Jadi
dalam video ini, apa benda penting yang kamu kena tahu? Kamu kena tahu maksud yang berwarna merah ini, perkataan-perkataan yang berwarna merah ini, dan juga apa maksud perkataan-perkataan tersebut. Nampak dekat sini? Jadi 4 ni selalunya dia akan tanya dalam kertas 1 untuk sejarah. Alright? So, dalam video yang akan datang, kita akan belajar pula tentang bagaimana pula pandangan tokoh, pendapat-pendapat tokoh tentang maksud kedaulatan yang mereka fahami dan juga apakah jenis-jenis kedaulatan yang ada di dunia ini. Alright? Jadi itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kalau korang ingin bahagian yang seterusnya tentang pandangan tokoh dan juga jenis kedaulatan, korang boleh komen di ruangan komen. Ataupun kalau korang nak any topik ataupun sebarang topik yang korang nak belajar bersama dengan saya, Sehistrozi, korang boleh komen juga di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama iaitu Histrozi, Histrozi. Alright? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Let Histrozi teach you history, okay?